Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, yang cikgu kasihi semua anak-anak pelajar cikgu sendiri, okey, dan juga calon A+. Okey, calon-calon A+ dari sekolah-sekolah agama negeri Kedah. Okey, so cikgu buat kelas untuk anak-anak buat cikgu. Cikgu join sekali lah dengan semua calon-calon SPM Sains di sekolah-sekolah agama negeri Kedah, okey, yang terpilih lah daripada grup A+ negeri Kedah. Nanti minggu depan kalau kata ada ruang, cikgu buat live sebab cikgu nak test hari ni dah, takut line tak kuat. Okey, so minggu depan ataupun ada kesempatan nanti kita buat live untuk memberi kesempatan kepada rakan-rakan kamu yang lain juga untuk join. Okey, so hari ni dalam tempoh 1 jam ini cikgu ingin berkongsikan dengan kamu teknik menjawab soalan mengeksperimen ataupun soalan merancang eksperimen. Okey, di dalam peperiksaan kamu akan diberi satu soalan. Soalan tu adalah soalan nombor 11 di mana kamu diminta untuk merancang eksperimen. Kamu tak perlu buat eksperimen di dalam dewan peperiksaan, tapi rancang je. Cara nak berancang tu dia kena ada kaedah tu lah supaya kamu dapat skor full mark. Okey, so untuk calon-calon A, kamu kena skor full mark lah untuk soalan ni, iaitu 10 markah. Okey, so sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini, eloklah Afif kita baca doa dulu. Afif boleh ke baca doa? Ketuai bacaan doa, baca doa belajar saja. Okey, boleh Afif? InsyaAllah cikgu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya cikgu. Okey, Afif dulu minggu ni, nanti next kita panggil orang lain pula. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sesi pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkat. Okey, mendapat berkat, mendapat limpah rahmat supaya mudah dah cikgu Allah Taala memudahkan lisan cikgu untuk menerangkan kepada kamu. Allah memudahkan kamu punya minda kamu, memudahkan hati kamu untuk menerima ilmu yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, so cikgu teruskanlah kepada slide cikgu. Okey, so hari ini cikgu nak fokus kepada menjawab soalan merancang eksperimen, iaitu soalan nombor 11. Okey, seperti yang kamu sudah maklum, cikgu pun rasa kamu dah tahu. Kalau kamu tak tahu pun kamu kena tahu juga dalam format soalan peperiksaan SPM kertas 2 kita ada 13 soalan. Okey, bermula soalan 1 sampai ke soalan 13. Soalan 1 hingga soalan 10 adalah soalan struktur dan bermula dengan soalan 11, 12 dan 13 kita akan jawab soalan AC. Okey, berbeza AC Sains ni dengan AC mata pelajaran lain. AC Sains ni dia tak ada perlu kamu buat perenggan ke ataupun kamu perlu tambah penanda wacana ke macam kamu buat BM ataupun sejarah. AC Sains ni cikgu galakkan kamu menulisnya dalam bentuk puan saja. Okey, supaya mudah pemeriksa untuk menanda jawapan kamu. Okey, so hari ini cikgu fokus kepada soalan nombor 11 iaitu soalan merancang eksperimen. Okey, kamu akan diberikan bahan-bahan di mana kamu diminta untuk menggunakan bahan tersebut untuk kamu rancang eksperimen berdasarkan konsep ataupun teori yang telah kamu pelajari di dalam kelas. Okey? Okey, kamu jangan risau, eksperimen ni memang ada dalam buku teks, cumanya situasi itulah mungkin dia bagi berbeza lah daripada dalam buku teks sebab yang kata situasi ni adalah situasi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Okey, mungkin ada dekat rumah kita ke ataupun duduk dekat hospital ke, duduk kat market ke kan, cikgu dah pergi market ni kan. Okey, so maksudnya situasi tu dia boleh datangkan dalam pelbagai bentuk, cumanya bila konten kita nak buat eksperimen tu ada di dalam buku teks, alright? So kalau kita dah biasa buat apa dia soalan tu tak ada masalah lah. Okay, kita terus pergi kepada bentuk soalan nombor 11 ini iaitu mengeksperimen ataupun merancang eksperimen. Okey, bentuk yang pertama, dia ada dua bentuk lah yang boleh ditanya. Bentuk yang pertama adalah bentuk di mana dia ada tanda silap ni kat sini. Okey, dia ada A, B dan C. Okey, soalan A diminta kamu membuat pernyataan masalah.
okey, membuat pernyataan masalah, dia bagi 1 markah. Ni cikgu perkenalkan format dulu nah, sehingga buat latihan. Okey, yang kedua, dia minta kamu bina hipotesis, okey, berdasarkan pernyataan masalah kamu tadi. Okey, dia beri 1 markah. Okey, kemudian soalan C. Okey, cikgu pada typo sikit kat situ C. Okey, C pula dia bahagikan kepada 4 soalan kecil, iaitu 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan 4 Roman. Okey, 1 Roman dia minta kamu buat tujuan eksperimen, dia bagi 1 markah. Okey, yang kedua, okey, 2 bahagian C ni, dia minta kamu nyatakan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah tu dia mungkin minta kamu senaraikan pemboleh ubah. Okey, kamu bagilah ketiga-tiga pemboleh ubah. Itu yang pertama. Ataupun dia kata nyatakan pemboleh ubah dimanarkan, dimanipulasi. Ataupun dia mention spesifik dia nak pemboleh ubah apa. Boleh faham maksud cikgu? Maksud dia beri kat situ 2 markah. Okey, dia boleh bagi, dia boleh minta dekat kamu bagi ketiga-tiga pemboleh ubah ataupun dia nyatakan spesifik dia nak pemboleh ubah apa. Boleh faham tak kat situ Hafiz? Faham cikgu. Faham lah, maksud dia macam itulah. Sama ada kalau dia kata senaraikan pemboleh ubah, kamu letak je ketiga-tiga pemboleh ubah yang telah kamu belajar tu. Ataupun dia kata nyatakan pemboleh ubah dimanarkan, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi, bermaksud kamu kena bagi 2 pemboleh ubah tu lah baru dapat markah. Kalau kamu bagi pemboleh ubah bergerak balas, tak ada markah. Maksud dia macam tu. Okey, dan yang ketiga, bahagian ketiga Roman, okey, dia minta kamu buat satu kaedah, plan satu kaedah atau prosedur kaedah samalah. Okey, dan markah yang diberikan untuk membina prosedur itu adalah 4 markah. Okey, dan yang terakhir kamu diminta untuk merangka jadual untuk kita kutip data bagi eksperimen ini. Okey, so 1 markah. So total berapa ni? Cuba kira berapa markah ni untuk soalan 11. 10. Okey, 10 markah. Okey, so 10 markah. Bila kamu ni ada calon-calon A, calon-calon A+, kutip semua 10 markah tu. Alright, okey, Nurul Syamimi 10. Okey, kita tengok bentuk kedua pula. Tadi bentuk yang pertama ada pernyataan masalah. Okey, kita tengok bentuk yang kedua. Okey, bentuk kedua kalau kamu tengok dekat sini, dia bermula dengan soalan A, dia minta kamu terus bina hipotesis. Okey, tak ada pernyataan masalah. Okey, yang B pula. Okey, B dia ada 5 Roman. Okey, kalau tadi C ada 4 Roman. Okey, yang B untuk kaedah yang kedua ni atau untuk bentuk yang kedua ni dia ada 5 Roman. Okey, yang pertama tujuan eksperimen 1 markah. Kemudian pemboleh ubah sama yang macam cikgu beritahu tadi. Mungkin dia minta kamu spesifikkan kepada 2 pemboleh ubah ataupun dia kata senarai je pemboleh ubah yang ada. Kamu kena tiga-tiga tu. Okey, 2 markah. Okey, yang ketiga dia minta kamu listkan ataupun senaraikan radas dan bahan. Okey, untuk soalan 3 ni, okey, dia akan bagi dekat kamu senarai radas, tapi senarai radas dan bahan yang tidak cukup, kamu diminta untuk bagi cukup. Untuk bagi cukup tu mungkin kamu kena tambah 1, 2 ataupun 3 radas yang tak cukup tu bagi melengkapkan eksperimen. Okey, so untuk markah bagi 3 Roman ni 1 markah. Okey, seterusnya nombor 4 dan 5 sama dengan yang bentuk yang pertama tadi, iaitu kaedah 4 markah, dan yang kelima penjadualan data 1 markah. So total berapa ni? Cuba kira. 10. 10 juga kan? Okey, so 10 markah juga. So bentuk apa pun yang ada mai, markah total untuk soalan 11 ini adalah 10 markah. Kamu nak kutip berapa markah ni? Cikgu nak tanya kamu. Semua. 10. Ambil semua lah. Nak tinggal berapa? Betul tak Adik Syamil? Adik Syamil ni dah sekolah mana ni? Semua macam saya tu. Walau tak, kamu nak bagi dekat orang kan ambil semua 10 tu? Ambil semua. Ambil semua kan, nak bagi orang apa kan? Okey, so macam mana kita nak ambil semua? Mari kita belajar ni cara nak buat dia. Okey, kita tengok soalan. Kamu tengok dekat kamu punya handout kamu. Okey,
Okay, buka handout yang cikgu bagi tu. Kalau kamu tak boleh print tak apa, kamu rujuk skrin pada cikgu punya yang cikgu tunjuk ni lah. Kamu rujuk skrin telefon kamu ataupun laptop kamu. Okay, jangan risau. Kalau kamu tak sempat nak tulis, cikgu bagi jawapan dalam grup. Okay, raja di bawah menunjukkan seorang lelaki menolak troli dalam dua situasi yang berlainan. Okay, cikgu nak tanya, lelaki tu lelaki yang sama ke lelaki yang berbeza? Sama. Sama. Okey, so Lelaki sama yang lah, baru sama, kita cikgu. nampak. Okey, dia sama lah. Kalau Afif yang tolak yang pertama tu, yang kosong tu, Afif jugalah yang kena tolak yang kedua tu. Okey, kalau kata Adibah yang tolak yang pertama tu, maka Adibah lah yang tolak yang kedua tu. Tapi ni lelaki tu. Ataupun kalau Akmal Haris tolak yang pertama tu, Akmal Haris lah yang tolak yang kedua tu. Maksudnya bila kita nak buat sesuatu uji kati ataupun kita nak buat sesuatu eksperimen tu, kita perlu ada pemberi ubah ni malarkan lah. Okay, so yang bezanya sekarang ni, apa yang kamu nampak beza pada dua-dua situasi tu? Dalam troli tu. Okay, dalam troli tu. Okay, so ni troli? Yang ni troli apa? Kosong. Kosong. Okey, kemudian tak naik lagi no, dia delay sikit. Okey, yang belah kiri tu troli kosong. Okey, yang belah kanan tu Ada barang. ada barang. Okey, so bila satu troli kosong, satu troli ada barang, bezanya dari segi apa? Beza dia dari segi apa? Macam mana dia nak tahu lah kamu tengok kepala dia tu keluar apa tu? Beban. Okay, bila beban dia berkaitan dengan apa? Satu kosong, satu ada barang kan? So kamu nak tolak yang mana susah? Ada pelajar buh inersia dah berat. Okey, bagus. Okey, cumanya kalau kita berat lah, yang mana berat? Yang mana lebih berat? Mana ni? Mana orang ni? Yang mana lebih berat? Yang kanan. Yang kanan. Okey, so yang kanan. Okey, so ada barang lebih berat. Okey, kita punya istilah berat kan. Okey, so tapi kalau kita nak buat pembeli ubah untuk membezakan antara kedua-dua muatan tu, kita letakkan jisim lah. Sebab kalau berat ni, kalau kau belajar dia punya parameter tu, berat tu dia dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Tapi memanglah dalam situasi kehidupan kita, kita akan guna perkataan berat. Hang ni berat, aku ni ringan lah, hang tak berapa, berat badan hang berapa, macam tu kan. Okay, tapi sebenarnya yang lebih tepat, istilah yang kita perlu gunakan adalah jisim. Jisim hang berapa? Tu dia. Jisim kamu berapa? Jisim saya berapa? Macam tu. Jisim lah, sebab jisim adalah satu kuantiti fizik yang mana kita tidak perlu, dia punya unitnya adalah kilogram. Okey, kalau kata berat, dia punya unit dia adalah dalam bentuk Newton. Okey, so kat sini kita bezakannya dari segi jisim. Okey, yang ni jisimnya kecil, yang belah kiri ni jisimnya kecil, yang belah kanan tu jisimnya besar. Okey, tadi cikgu nampak ada pelajar yang dia type inersia. Ingat tak inersia masa kamu belajar tingkatan 4? Ingat. Ingatlah, bagus. Okey, so ini adalah konsep tentang inersia. Kita tengok yang pertama, soalan dia, nyatakan satu penyataan masalah. Okey, so penyataan masalah, cara kita nak jawab penyataan masalah ini, dia mesti dalam bentuk soalan. Tu, cikgu tanda soal. Okey, dia mesti dalam bentuk soalan. Okey, macam kita dekat rumah lah, kita nak masak sesuatu perkara pun, nak masak nasi ke, nak masak lauk ke, kita mesti ada soalan dulu. Betul tak, Afif? Cikgu tanya Afif je dah, nak buat apa dah. Kalau kita nak buat apa pun mesti kita tanya dulu kan. Adakah aku ni akan berjaya sekiranya aku berusaha bersungguh-sungguh? Kamu bentuk dengan soalan tu, itu adalah pernyataan masalah. Okey, so macam mana kita nak buat pernyataan masalah ini? Okey, caranya adalah kamu kena ada kata soalan. Okey, kata soalan apa contoh? Ataupun apa nama dah? Tanda kata soal. Kata soal. Apa contoh kata soal yang kamu belajar dalam bahasa Melayu? Adakah? Bagaimanakah? Adakah? Bagaimanakah? Dia mesti ada perkataan tu sebab dia nama dia soal. Okey, kemudian kat hujung tu mesti dia ada tanda soal. Okey, so bila kita buat pernyataan masalah ni memang kena ada kata soal. Okey, betul, ada tanda soal dan kita kaitkan antara PM dan juga PB.
Okey, kita kena kaitkan antara PM dan juga PB. Okey, kalau berdasarkan gambar ni, pemberi upah manipulasinya apa tadi cikgu beritahu? Jisim objek. Jisim objek. Okay, bagus ha? Okey, Afiq kata jisim objek. Kita buat umum je lah. Okey, senang. Jisim objek PM. Okey, PB dia tadi kamu kata apa tadi? PB? Okey, jisim objek PM. Okey, jisim PB-nya apa? Boleh cek. Tengok dekat orang tu, satu dia tolak troli sebelah kiri tu, yang belah kanan tu dia tolak troli ada barang. Apa dia punya natijah dia, keputusan dia bila dia tolak troli tu? Boleh fikir anak yang lain? Kelajuan. Okey, lagi ada lagi percubaan lain? Yang kata kelajuan, lagi? Kesan inersia. Kesan inersia boleh. Okey, Afiq kata inersia. Okey, inersia ada yang kata daya, ada yang kata tekanan. Okey. Okey, boleh lah tu maksudnya idea kamu lah. Okey, so inersia boleh. Okey, satu lagi cikgu nak tanya, yang mana sukar untuk digerakkan? Kanan. Kanan ni je sebenarnya simple je. Okey, simple je untuk kita buat apa dia penyataan masalah ni. Kita kata adakah troli yang berjisim, adakah jisim objek yang besar sukar digerakkan? Macam tu je. Ataupun kalau kamu nak kaitkan dengan inersia tadi, Afiq kata, adakah jisim objek yang besar mempunyai inersia yang besar? Macam tu cara nak jawab kan? Okey, so cikgu bagi contoh lah. Contoh jawapan di sini. Supaya kamu nampak idea, nanti kamu boleh buat soalan-soalan lain tu macam mana kita nak buat jawapan bagi penyataan masalah. Okey, tadi Afiq kata soal tu boleh kata adakah ataupun bagaimanakah. Okey, contohlah. Okey, contoh dekat sini, adakah jisim objek mempengaruhi inersianya? Okey, kamu boleh kata perkataan mempengaruhi untuk buat penyataan masalah. Untuk buat hipotesis tak boleh nah. Kamu dah belajar dah pada minggu lepas dengan Cikgu Hayati kan tentang cara menjawab hipotesis kan. Hipotesis tidak boleh membuat perkataan yang umum seperti mempengaruhi. Okey, tapi untuk penyataan masalah boleh. Adakah jisim objek mempengaruhi inersianya? Okey, ataupun adakah jisim objek mempengaruhi kesukaran untuk menggerakkan objek tersebut? Okey, so dekat sini kalau kamu nampak dekat jawapan yang cikgu bagi ni, adakah ni dia punya kata soal dia tu. Okey, kemudian dekat ujung ni ada tanda soal. Tu wajib cikgu beritahu tadi. Okey, kemudian kalau dekat sini jisim objek ni, ini adalah PM. Cikgu dah tanda dah, cikgu dah tulis dah ni tapi dia tak naik pada skrin kamu nah. Dia delay. Lambat. Okey, dan inersia ni adalah PB. Okey, lengkap dah kamu punya penyataan masalah ni? Lengkap dah? Lengkap cikgu. Lengkap. Adakah ada tanda soal, ada kata soal dia, kemudian jisim objek PM, lepas tu ada inersia PB. Okey, so macam tu je kamu buat, kamu punya penyataan masalah. Okey, ataupun yang kedua, kamu tak tahu tu tajuk inersia, tapi kamu boleh bayangkan bahawa troli yang pertama dan troli yang kedua tu dia punya natijah dia ataupun hasilnya ataupun apa yang kita akan dapat selepas itu iaitu dari segi kesukaran untuk menggerakkan objek tersebut. Okey, so kita boleh juga buat ayat adakah jisim objek, okey, adakah ada dah ni jisim objek PM mempengaruhi kesukaran untuk menggerakkan objek tersebut. Okey, so kesukaran untuk menggerakkan objek tersebut itu adalah PB. Okey, dan ada tanda soal di belakang ni. So kira betul lah. Tak naik no, cikgu dah tanda orang tu dia delay, tak apa. Okey. Okey, satu lagi yang cikgu boleh share dekat sini kalau kamu terus nak buat spesifik lah. Yang ni dia ada perkataan mempengaruhi kan. Kalau kamu nak buat, adakah jisim objek yang besar mempunyai inersia yang besar? Macam tu. Boleh tak Afiq macam tu? Buat jawapan dia. Adakah jisim objek yang besar mempunyai inersia yang besar? Boleh buat macam tu? Boleh kot cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey, maksudnya kamu terus beritahu dia punya yang spesifik. Ataupun yang kedua, adakah jisim objek yang besar sukar untuk digerakkan? Boleh macam tu? Cikgu kalau tanya Afiq ya, menaci saya tanya orang lain pula.
Saya anak buat cikgu tak apalah, cikgu tanya anak buat lain. Anak buat cikgu daripada biasa lah. Nurul Fatin. Nurul Fatin. Nurul Fatin ada Nurul Fatin? Tak ada. Qatrina Wafa. Ada Qatrina Wafa? Ya, ada cikgu. Okey, Qatrina Wafa cikgu nak tanya. Kalau katalah cikgu buat jawapan macam ni. Adakah jisim objek yang besar sukar untuk digerakkan? Betul ada tanda soal kat belakang. Boleh tak buat jawapan macam tu? Boleh cikgu. Boleh. Sebab apa? Sebab ada tanda kata soal, ada hujung tu tanda soal, kemudian ada dia punya PM dan juga PB. Alright. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Pergi laju sikit, kita nak buat 2 soalan kan. Okey, kita pergi yang kedua. Soalan dia minta hipotesis. Okey, soalan pertama kita bagi masalah. Kita tanya masalah. Okey, kita bagi pernyataan masalah. Kita tanya adakah, bagaimanakah. Macam tu kan. Kemudian bila buat soalan hipotesis kamu dah belajar dah, iaitu satu pernyataan yang menghubungkan pemberi ubah manipulasi dan juga pemberi ubah bergerak balas. So bila kita nak hubungkan tu, syarat dia mesti spesifik. Okey, itu dia nota. Bila buat hipotesis tidak boleh ada dah perkataan mempengaruhi. Okey, nak buat pernyataan masalah boleh lagi sebab dia umum. Okey, tapi bila kita buat hipotesis, kita tidak boleh ada dah perkataan mempengaruhi. Okey, kalau kita refer kepada soalan tadi, kamu tengok pada soalan tadi, kita punya PM tadi jisim objek. Okey, ataupun jisim objek lah kan. Okey, kita ada jisim objek, kemudian pemberi ubah bergerak balas, kita ada apa? Inersia. Inersia, ataupun satu lagi? Cikgu bagi pilihan tadi, satu inersia, satu lagi? Kesukaran untuk menggerakkan objek. Okey, bagus, dia dapat kesukaran untuk menggerakkan objek. So bila hipotesis kita tidak boleh dah bagi tahu mempengaruhi, kita kena spesifik terus. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba tak? Semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah kesukaran untuk menggerakkan objek itu. Hafiz juga yang jawab. Okey, semakin bertambah jisim objek, okey, semakin bertambah kesukaran untuk menggerakkan objek tersebut. Betul, tepat. Hafiz dapat 2 markah dah kat dah. Saya dia dapat 10 lah, dia seorang dah jawab. Okey, semakin bertambah jisim objek, pilihan pertama, semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah inersianya. Okey, boleh. Sebab inersia ni adalah dia punya konsep untuk soalan ni. Okey, yang kedua pilihan dia semakin bertambah jisim objek, semakin sukar untuk menggerakkan objek tersebut. Okey, soalan cikgu, kamu jawablah siapa-siapa pun. Okey, kalau kata cikgu tak mau guna semakin-semakin, cikgu nak guna, tak mau guna semakin-semakin, nak buat ayat pernyataan biasa saja, boleh tak? Untuk buat hipotesis. Boleh tak? Tak mau guna semakin-semakin? Boleh. Okey, cuba Nurhirni Hidayati. Okey, cuba kamu buat ayat kalau tak mau guna semakin-semakin. Buang semakin ni. So ambil jisim objek. Okey, jisim objek. Siapa nak cuba? Jisim objek yang jisim objek bertambah, inersia bertambah. Boleh tu macam tu semakin juga lah tu, boleh juga. Okey, ataupun kamu buat tulislah jisim objek yang besar menghasilkan inersia yang besar. Okey, so cikgu nak kamu set pada minda kamu nak buat hipotesis ni, taklah semestinya kita guna semakin-semakin. Tak semestinya kita guna jika maka. Buat ayat pernyataan biasa pun asalkan kita hubungkan pemberi ubah manipulasi dan juga pemberi ubah bergerak balas secara spesifik tanpa ada mempengaruhi, juga diterima sebagai ayat hipotesis. Okey, contoh cikgu bagi dalam kehidupan kita. Jika saya berusaha bersungguh-sungguh, maka saya akan berjaya. Tu kata jika maka. Tapi kalau cikgu tak menggunakan jika maka, usaha saya yang bersungguh-sungguh ni akan menghasilkan kejayaan yang cemerlang pada suatu masa nanti. Okey, tumpu ayat biasa tu saja sudah dikira sebagai hipotesis. Okey, itu yang cikgu nak jelaskan kepada kamu nah. Okey, clear tak tuan-tuan? Kalau clear angkat tangan.
Cikgu saya nak tanya boleh? Boleh? Kalau kata macam kita nak letak inersia dulu di depan jisim objek kat belakang, boleh tak cikgu? Cuba buat ayat, cikgu nak dengar. Contohnya, inersia objek akan bertambah apabila jisimnya bertambah. Macam tu lah. Okey, kalau kata kalau berdasarkan ayat kamu tu betul. Okey, inersia objek akan bertambah apabila jisimnya bertambah. Dia bergantung kepada ayat nah. Dia bergantung kepada ayat, tapi kalau ayat Afif tu diterimalah. Okey Afif nah. Okey, nak selamatkan Umai dulu pemuli ubah manipulasi, pemuli ubah bergerak balas di belakang. Okey, supaya nak selamat. Kadang-kadang tu kita rasa macam ayat kita betul, tiba-tiba dalam skema permakaran salah. Sebab masa cikgu bincangkan dulu, ayat tu dia salah satu perkataan dia tapi jawapannya salah semua. Disebabkan ayat tu telah menukarkan kefahaman tu. Okey, nak selamat, kita datangkan dulu pemuli ubah manipulasi, pemuli ubah bergerak balas, mai ke belakang. Okey, boleh Afif? Boleh nah? Alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya soalan C. Okey, dia minta untuk soalan C ni dia akan bagi kepada kamu bahan dan radas di mana kamu diminta untuk design ataupun bentuk eksperimen berdasarkan radas dan bahan yang diberikan. Okey, bila kamu jawab soalan ni, kamu pi dekat bahagian soalan tu, ambil highlighter. Okey, tips dia ambil highlighter. Lain cikgu tak apa nak clear, ada delay banyak ni. Start nah. Okey, kamu ambil highlighter, kamu highlightkan radas dan bahan yang diberikan. Okey, so dia bagi dekat situ 2 baldi plastik, highlight macam cikgu. Okey, kemudian tali. Okey, sebatang kayu, pasir dan jam randik. Okey, ini adalah radas yang diberikan. Okey, ini radas dan bahan yang diberikan. Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di B. Huraian anda haruslah mengandungi aspek-aspek berikut. Yang pertama tujuan, yang kedua pemberi ubah, yang ketiga prosedur dan yang keempat penjadualan data. Okey, step pertama yang kamu perlu lakukan supaya kamu punya jawapan kamu tu nampak cantik sahaja, kamu kamu lakar dulu lukisan berdasarkan radas dan bahan yang diberikan. Kamu lakar dulu pada kamu punya kertas soalan tu, nanti bila dah nampak dah baru kamu pindahkan ke jawapan lah. Okey, so dia bagi kat situ 2 baldi plastik. Okey, kamu yang risau, kamu tekan tak lukis baldi kan, lukis je, cikgu pun tak pandai lukis je baldi. Okey, kemudian lukis bagi ni lakaran lukisan kita boleh elok. Okey, kemudian ni baldi kan. Kamu labelkan baldi ni sebab dia ada 2, kamu labelkan di bahagian tengah lah. Okey, supaya senang label sekali je. Benda yang sama kamu label sekali saja, kamu tulis baldi plastik. Okey, kemudian dia bagi lagi tali. Okey, tali tu kita nak buat apa? Kita nak letak kat mana? Gantung cikgu. Okey, gantung. Bagus. So gantunglah. Gantung dekat pada pemegang baldi tu. Okey, so baldi dah lukis, tali dah lukis. Kayu kan nak letak kat mana? Dekat dengan tali tu. Okey, dekat dengan tali. Cikgu lukis tu dia delay kat kamu lah. Okey, dekat tali ni. Okey, dan yang penting kamu kena label. Okey, label kamu tu mesti kena nak. Cikgu nak ingatkan kamu, pelajar-pelajar suka label atas angin. Contohnya yang kata label atas angin tu, dia tulis elok dah tali. Contoh dia tulis tali. Cantik lah. Okey, so dia label tu macam tu. Tak sampai. Macam mana cikgu? Dia delay. Cikgu lukis tu, sana dia delay. Cikgu punya line kot. Suara cikgu tak delay kan? Tak cikgu. Suara tak delay. Okey, kamu nampak tak yang cikgu label tali tu? Nampak cikgu, nampak. Itu nama dia label atas angin. Tak mau. Kamu label tu bagi label sungguh-sungguh lah. Kamu lukisan kamu tak cantik sangat pun tak apa. Asalkan kita tahulah. Kamu label tu bagi kena. Tu tali. Bagi tarik, bagi kena betul-betul tali tu. Tu dia delay juga. Okey, so cikgu dah lukis dah tu. Okey, kamu tarik bagi kena tali tu. Okey, kemudian kamu tik dekat sini. Dah lukis dah. Kemudian dia bagi
lagi pasir. Okay, pasir tu kita nak buat dalam baldi mana? Kiri. Kiri. Okey, Hafiz nak buat kiri. Ada orang nak buat kanan, ikut suka lah Hafiz. Asalkan kamu label. Okey, so Hafiz nak buat kiri ni, bola macam tu kiri, titik-titik. Yang pasti kamu label pasir. Siap. Muka dah siap kan? Okey, kemudian ada lukis pasir dah. Okey, kemudian jam randik kan lukis tak? Tak ya. Tak payah cikgu. Ada pelajar yang tak rasa tak lengkap lah, diriku tak sempurna, tak lukis pun tak berusaha. Okay, tapi dalam prosedur tak payahlah sebab kita nak buat eksperimen tu jalan dia itu kita ukur kan. Kalau kita nak ukur, kita terangkan pada huraian nanti. Okay, so nak bagi senang lagi, bila kamu lukis pada gambar yang ada dua ni, kamu labelkan A, okay, B. Okay, sebab apa cikgu suruh label, nanti bila kita nak terangkan pada prosedur, senang kita nak rujuk yang mana baldi A, yang mana baldi B. Cikgu dah tulis A, B tu tak naik no? Nak kena ni, tapi kerja sama ni. Tu naik lah. Okay, so ni bukan elok ke ni? Lukisan cikgu elok ke tu? Tak elok kan? Cikgu tanya, cikgu jawab. Banyak cantik apa ni? Elok. Dah lagi cikgu. Tahu pun elok kan? Okay, sebab cikgu kata tadi dia akaran, bukan lukisan lagi. Lukisan nanti kita lukis pada ruang jawapan tu. Okay, so yang ni step pertama ni, lepas kamu dah lakar dah macam ni semua, okay, Cik Randik tadi lukis, okay, benda yang kamu kena cari dulu sebelum kamu persembahkan jawapan kamu pada ruang jawapan dekat kertas tu, kamu cari dulu pembeli ubah kat sini. Lagi bila kita dah lakar elok dah, kita punya jawapan tu dia akan jadi lancar. Macam kamu buat karangan lah. Kamu buat karangan bahasa Melayu, kamu tulis terjemah buat karangan ke, kamu tulis dulu isi-isi penting. Tulis isi penting. Ada yang lodang, ada yang gelojoh tulis karangan. Lepas tu segi ada lah yang tertinggal. So sama kan kita nak buat isi sign ni, bila kita nak buat jawapan bagi cantik, kita lakar dulu, kita plan dulu apa yang kita nak buat. Okay, so berdasarkan daripada lakaran kamu ni, kamu cari ketiga boleh ubah tu. Cikgu untuk cikgu buat short form lah, boleh ubah manipulasi, cikgu kata PM, boleh ubah bergerak balas, cikgu kata PB, pemilih ubah malakan, cikgu kata PMR. Okey, ni untuk kelas cikgu lah. Kalau kamu dengan cikgu kamu biasa MVRP ikut sekolah. Okey, tapi kamu faham lah untuk cikgu bila cikgu terang, PM tu manipulasi, PB tu bergerak balas, PMR tu adalah dimalakan. Okey, boleh kah? Boleh lah. Boleh cikgu. Boleh. Cikgu tanpa cikgu jawab, gamuk tu yang boleh. Boleh. Okey. Okey, so PM kat sini apa yang kamu nampak yang tak sama kat situ? Kita ada A ada pasir, B tu tak ada pasir. Apa tak sama kat situ? Jisim objek. Jisim objek. Okey, so kalau objek yang kita guna kat sini apa dia, Afif? Tadi bahagian A tak apalah kita buat umum. Sekarang ni yang kita guna soh-soh kita guna apa tu? So jisim apa? Jisim pasir. Jisim baldi. Tapi B tak ada pasir. Okey, so jisim apa? Jisim baldi. Ya, okey, bagus. Okey, so jisim baldi. Okey, yang kedua PB. Okey, PB dia bergerak balas. Apa dia yang kita jangkakan apa yang akan terhasil bila ada tali, ada baldi. Nak buat apa ni? Adakah kita nak ada seminggu? Nak buat apa ni? Masa untuk berhenti berayun. Masa untuk baldi berhenti Ada berayun. nak suruh buat tempoh ayunan. Okey, Afif kata masa yang diambil untuk berhenti berayun. Okey, so samalah tu. Okey, tempoh ayunan ataupun kamu tulis masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Ada berapa perkataan tu? Masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Ada 7 perkataan. Okey, tulislah. Kamu tulis sana, cikgu tulis masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. My dube. Tu cikgu punya itulah, kamu tulislah. Kamu ada dengan pen kan, cikgu ni tulis dekat skrin tulisan pun jadi tak elok lah. Afif dulu cikgu nak jadi doktor, lepas tu apa doktor tak bagi cikgu jadi doktor tu jadi guru tu cara. Okey, tak apalah buat ya. Okey, seterusnya pembeli ubah dimalarkan. Kamu jangan tulis macam cikgu lah, maidum tu kamu tulis penuh. Okey, pembeli ubah dimalarkan. Okey, yang sama dekat gambar tu apa yang sama kamu nampak? Panjang tali.
Okey, bagus. Panjang tali. Ni cikgu boleh tulis dah, tak panjang. Panjang tali. Okey, so dah dapat dah dia punya draft ni, barulah kita mula menulis pada ruang jawapan tujuan eksperimen. Okey, kamu dengar elok Bila nak buat tujuan eksperimen, satu-satunya soalan pada kamu punya kertas jawapan yang ada perkataan untuk mengkaji. Okey, dia punya formula dia yang senang, dia dah banyak dah lah. Ini formula yang paling mudah dan mesra alam, mesra pengguna. Kamu tulis untuk mengkaji. Okey, dia punya formula dia hubungan di antara PM dengan PB. Tu dia punya formula dah. Ingat sampai bila-bila. Dia ada jugalah cara nak tulis untuk mengkaji kesan PM ke atas PB. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi cikgu suka guna yang ni. Okay, sebab dia macam senang. Untuk mengkaji hubungan di antara PM dengan PB. Okey, kita dah ada lagi PM kita? Ada. Ada. PB kita ada lagi? Ada. Ada. Sebab tu cikgu kata kamu bila nak jawab soalan, kita lakar dulu dan cari dulu pembeli ubah. So bila dah ada dah maklumat tu, senang kita nak jawab. Lagi tulis macam tu ya. Macam ayat terjun jatuh daripada gunung Jerai. Itu dia. Ada tak pelajar-pelajar yang terlibat dengan bencana tu kat sini? Ada? Benda apa Ada ni? nah. Tu bencana tu, Hafiz ni tengok berita ke tak? Bencana pada gunung Jerai tu. Hafiz? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada nak, kita ada alhamdulillah lah. Okey, so cikgu nak abang kata kita punya apa? Bila kita jawab soalan, bila kita dah plan dah, macam cikgu nak buat kelas hari ni, okey, cikgu dah plan dah, bagi kat kamu dah, kamu punya soalan, kamu dah nampak dah, barulah sedang kita nak belajar. Okey, kalau kamu tak tengok, kamu tak tahulah payah nak belajar kan? Pada Afif pergi nak kata cikgu begini. Kamu pergi tak? Saya tulis dalam tab cikgu. Maksudnya dia dah ready dah. Okey, so kamu ready, senang kamu nak belajar. Tu bahasa tu. Okey, so dia punya formula dia untuk mengkaji hubungan di antara PM dengan PB. Okey, so cikgu mai kat sini. Untuk mengkaji hubungan di antara jisim baldi. Amboi ha, dia delay sakan mana? Sana. Okey, untuk mengkaji hubungan di antara, ambil PM tadi, jisim baldi dengan masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Simple, dapat satu markah. Okey, cikgu nak ingatkan ada pelajar kan, bahagian struktur A, ada soalan dia tanya apakah hubungan di antara apa tau. Dia ada graf, kamu ingat balik ada soalan graf pada bahagian A, ni bukan bahagian esei nah. Dia kata apakah hubungan di antara contoh masa dengan isi padu gas. Tiba-tiba jawapannya untuk mengkaji. Cikgu pelik, kenapa ada untuk mengkaji kat situ? Okey, so kamu kena ingat untuk mengkaji ni hanya ada pada soalan esei nombor 11 tujuan saja. Okey, so tak ada jawapan lain yang ada untuk mengkaji nah. Mesti ada orang confused. Tapi ada jawapan tu pada bahagian A tu yang cukup pelik tu, cikgu nak beritahu kamu. Okey, so ni jawapan untuk tujuan. Okey, seterusnya pembeli ubah, kita dah tulis dah lagi pembeli ubah tadi Afif? Dah tulis dah cikgu. Okey, dah tulis dah. So senang saja kan cikgu bagi dekat kamu tadi kotak kan. Okey, so kamu masukkan saja fill in the blank pembeli ubah yang terlibat. Okey, dimalarkan, panjang tali, dimanipulasi, jisim baldi dan gerak balas masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Okey, ni kalau kata soalan tu dia kata nyatakan pembeli ubah. Okey, senaraikan pembeli ubah yang terlibat. Maksudnya dia ubah umum, tapi berapa markah yang kamu tengok yang bagi kat situ pembeli ubah? Berapa markah kat situ? 2. Okey, 2 saja. Tapi kat sini ada 3 pembeli ubah. Macam mana ni markah dia bagi? Dapat 3 ke? Dapat 2,5 ke? Dapat macam mana? 2. Okey, dapat 2 je nah. Okey, maksud dia sini. Kalau kata soalan tu kata senaraikan pembeli ubah, kamu letak je ketiga-tiga pembeli ubah. Okey, so nanti kalau kata kamu betul semua, betul semua macam ni. Maksudnya nanti pemeriksa akan tulis 2 maksimum. Maksudnya kamu betul 3 pun kamu dapat 2. Ataupun kamu daripada 3-3 tu kamu salah satu, kamu akan dapat 2. Jadi tak rugilah. So jawab je ketiga-tiga. Okey, itu kalau kata bentuk soalannya senaraikan pembuli ubah. Okey, tapi kalau kata soalan dia
Nyatakan pembeli ubah dimalarkan dan pembeli ubah dimanipulasi. Maksudnya memang kamu kena nyatakan dua pembeli ubah dua tu saja. Kalau kamu bagi bergerak balas tak ada markah lah. Boleh faham maksud cikgu? Boleh. Faham lah? Okay. Kalau dia umum bagi tiga-tiga, kalau dia spesifik bagi yang dia nak tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 3. Okey, nombor 3 kaedah prosedur. Kaedah prosedur kamu ambil lah lakaran kamu yang tak elok tadi tu, kamu lukislah bagi cantik-cantik. Cantik lah cikgu lukis kali ni. Cantik. Cantik lah. Tadi tak cantik kan? Cantik dah. Okey, so tadi cikgu buat belah kiri tu yang dah pasiang kan? Tak apa dah, tak kisah. Asalkan kamu punya lukisan kamu gambarkan satu baldi tu jisimnya kecil, satu baldi tu jisimnya besar. Okey, cikgu nak tanya dekat sini kan? Cikgu buat satu baldi kosong, satu lagi baldi cikgu isi dengan pasir penuh tu. Boleh tak cikgu nak buat satu baldi tu nak buat pasir sikit? Nak buat sikit, yang ni nak buat banyak. Boleh tak macam tu? Boleh ke cikgu? Boleh. Boleh tak? Adik kata boleh. Wali kata boleh tak? Boleh. 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 Kamal kata boleh. Okey, boleh kan? Okey, asalkan kamu punya lukisan tu menggambarkan bahawa kedua-dua baldi itu mempunyai jisim yang berbeza. Okey, so kalau kamu kata kamu lukis ni kamu nampak jisim ni kecil dan ni jisim ni besar. Okey, nak senang buah je satu pasang, satu tak ada pasang. So senanglah. Okey, kat sini cikgu tak label. Kamu label senang, satu A, satu B untuk lukisan kamu. Okey, tepat, jangan risau, lagi jawapan ni cikgu pergi dalam WhatsApp kalau kamu tak dan. Cikgu nak pergi laju. Okey, seterusnya bila kita nak buat prosedur ni, kita tidak boleh berhenti sekadar lukisan itu saja. Dekat lukisan ni, kalau daripada lukisan cikgu ni, macam cikgu nak abangkan hampa berapa markah yang dapat. Okey, yang pertama, kamu dah lukis tali ni sama panjang. Okey, kamu label tali ni sama panjang ni, cikgu nampak sama panjang, cikgu bagi dah 1 markah. Okey, nampak kat situ? Dia delay juga. Sana. Okey, 1 markah. Okey, kemudian bila cikgu nampak kamu labelkan satu baldi tu kosong dan satu lagi baldi diisi dengan pasir, iaitu idea menunjukkan bahawa kedua-dua baldi itu mempunyai jisim yang berbeza. Cikgu nampak yang ni, cikgu akan bagi lagi 1 markah. Okey, 1 markah. Okey, idea dia tadi yang tali yang sama panjang tu itu adalah kamu menerangkan tentang pembeli ubah dimalarkan. Okey, yang kedua, idea yang menunjukkan bahawa kedua-dua baldi itu mempunyai jisim yang berbeza, itu adalah pembeli ubah dimanipulasi. Okey, idea ketiga, kenapa tak cikgu label kat bawah tu daya dikenakan, lepas tu cikgu buat anak panah. Okey, kalau kamu letak idea macam tu menunjukkan bahawa itu adalah proses kamu nak hayun dah. Okey, so bila kamu label macam ni, kamu dapat lagi 1 markah untuk operasi ataupun untuk proses bagaimana eksperimen ini dilakukan, dapat lagi 1 markah. So kalau kamu boleh lukis lukisan yang macam cikgu buat ni, yang cantik macam ni, label lengkap, kena label atas angin. Lepas tu kamu label elok situ, kamu akan dapat 3 markah. Okey, so jangan berpuas hati dengan lukisan kamu tu. Cikgu nak kamu lukis dan tulis. Okey, kenapa cikgu suruh buat macam tu? Okey, supaya sekiranya kamu punya lukisan kamu tu tidak lengkap ataupun label tak kena ke ataupun typo ke, cikgu akan cari markah di bahagian tulisan. Okay, so kat tulisan pula, kat bawah daripada lukisan tu, kamu nanti bila periksa, kamu tak ada beri kotak je cikgu bagi tu. Kamu akan diberi kertas kosong, kamu buat sendiri kotak kamu tu. So bebaslah kamu nak tulis besar mana, tak apa. Okay, so lepas lukis tu kamu tulis prosedur dia. Prosedur berapa markah cikgu nak tanya? 4. 4. Okey, so bila 4 markah, maksud dia sekurang-kurangnya mesti ada 4 point. Okey, sekurang-kurangnya mesti ada 4 point. Okay, kamu tulis poin pertama, kamu mesti cerita tentang pembeli ubah dimalarkan ataupun dimanipulasi, yang mana dululah. Okey, yang kedua pembeli ubah manipulasi. Okey, yang ketiga kamu kena cerita operasi ataupun proses macam mana eksperimen itu dilakukan. Okey, cikgu tulis kat situ operasi ataupun bagaimana proses eksperimen itu dilakukan. Dan markah keempat adalah kamu ceritakan tentang pembeli ubah bergerak balas. Okey, sebab itulah idea cikgu mula-mula tadi kamu kena lakar dan cari dulu pembeli ubah. Sebab pembeli ubah tu digunakan daripada mula sampai habis dia guna pembeli ubah tu. Okey, so kalau tengok penerangan cikgu yang nombor 1 ni, masukkan baldi B dengan pasir, manakala baldi A dibiarkan kosong. Ini adalah idea pembeli ubah apa ni?
Manipulasi. Manipulasi. Tadi dah betul dah Hafiz kan? Gambar rajah kan? Gambar rajah tadi dah betul kan? Okay, Betul, so betul. kalau pemarkahan nanti dia akan write ke kamu, dia tulis given. Maksudnya markah telah diberi. Okay, tak apa. Bukannya payah pun nak tulis kan. Siap kamu boleh backup lagi. Kekuk-kuk lah pada lukisan kamu tu tak lengkap. Maksudnya kalau tak lengkap dia akan cari markah di sini. Kalau dah lengkap dua-dua dah, kamu memang calon A+. Buat kerja macam orang mayang lah. Mayang wajib 5 waktu saja. Tapi kamu rajin buat mayang sunat, dapat lagi pahala banyak. Macam tu lah. Okay. Okay, yang kedua, kat sini gantungkan baldi A dan baldi B pada kayu dengan menggunakan tali yang sama panjang. Kamu gantung menggunakan tali yang sama panjang. Ni idea pun boleh ubah apa? Malar. 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 Tadi kamu dah lukis betul? Ya. Okay, so markah dah ada tadi, so dia akan bagi lagi given. Okay, tak apa, macam cikgu beritahu tadi, tulis saja kod-kod. Kita tak tahu kan, kita yang buat, orang check, mungkin kita buat kesalahan. Okay, so given dapat lagi. Okay, yang ketiga. Okay, tadi dia kata daya dikenakan. Okay, bila kamu buat proses ataupun operasinya, cara kita nak bagi jadi eksperimen tu, kita kena hayun. Barulah eksperimen tu jadi. Kalau kata eksperimen tu cikgu biarkan kedua-dua baldi selama seminggu, dia jadi tak? Tak, cikgu. Tak jadi. Tak. Ataupun cikgu kata sambungkan kedua-dua baldi dengan wayar ke mentol, dia jadi tak eksperimen tu? Tak, cikgu. Tak jadi kan? Pelik kan? Okay, so syarat ketiga yang mana kamu nak kutip markah bila nak dapat markah untuk eksperimen ni, kamu kena bagi cara macam mana eksperimen itu dilakukan boleh jadi. Okay, so untuk eksperimen ni cara nak bagi dia jadi adalah kita kena hayun. Apa lagi dia perkataan yang selain hayun? Cikgu saya tak keluar, cikgu saya ingat titi hayun. Tak keluar perkataan hayun tu. Nak buat apa nak bagi dia jadi? Hayunan. Gerakkan. Boleh gerakkan kedua-dua baldi serentak lagi. Perkataan apa lagi? Apa tu? Apa tu? Tolakkan. Tolakkan kedua-dua baldi serentak. Kalau nak tambah lagi dengan daya yang sama. Tu lengkap lah. Daya yang sama tu kan kalau kita buat eksperimen, kita tak boleh tolak tangan kita saja nak tahu. Sebab kalau kita tolak dengan tangan kita, tangan kanan dengan tangan kiri ni dia mempunyai daya yang tak sama. So cara kita nak tolak bagi sama, kamu ambil pembaris panjang ataupun kayu mok ke buluh ke, kamu tolak macam tu. Ataupun kamu tarik dulu. Lepas tu kamu lepaskan dia akan pi dengan daya yang sama lah. Tu cara kita nak hayun dia. Okey, dekat sini kamu tak payah nak kata ambil kayu mop dan tak payahlah. Kamu buat je hayun kedua-dua baldi serentak menggunakan daya yang sama. Okey, dan yang ni dapat satu markah. Okey, kalau kata dekat gambar rajah, kalau kamu label macam cikgu buat tadi dah ada satu markah, dia akan bagi given lagi lah. Okey, dan yang keempat, okey, mesti ada perkataan ni, rekodkan. Okey, rekodkan ni selamat. Kamu buat je rekodkan, pattern kan rekodkan. Lepas tu kamu kena tulis PB yang mana sama dengan yang atas tadi. Okey, so yang atas tadi kamu buat masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Okey, betul tak? Betul. Betul, cikgu. Okay, so tulis balik je lah. Rekodkan masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Okey, tulis nota sikit untuk kamu rujuk nanti. Okey, elokkan menulis PB tak nampak ataupun elokkan menulis PB yang tersirat. Okey, contohnya kita tahu PB untuk eksperimen ni juga kita boleh buat apa PB tersirat, PB yang tak nampak kat sini. Inertia. Dia macam nak habat tapi dia takut. Apa Hafiz? Inersia betul lah, bagilah dengan yakinnya inersia cikgu. Macam tu. Okey, betul inersia. Okey, inersia adalah PB tak nampak, PB tersirat, cuma cikgu nak kamu elakkan menggunakan inersia untuk kita buat dia punya prosedur ni. Kenapa? Okey, sebelum ini diterima, tapi bila kita rancang eksperimen, kita nak ukur inersia tu macam mana. Okey, sebab dia bagi kat situ jam randik, betul tak? Bila dia bagi jam randik, kita perlu ukur dia punya pembuluh ubah tu supaya kita dapat keputusan nanti kita boleh tulis. Okey, kalau kamu buat rekod ke inersia,
cikgu takut nanti jawapan kamu akan jadi salah. So jawapan yang lebih tepat kamu buat PB yang mana boleh diukur. Okey, so PB yang boleh diukur untuk eksperimen ini adalah masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. So dapat lagi 1 markah. So full mark 4 markah. Okey, boleh dah dapat? Boleh ya. Boleh nak? Untuk ni ya, untuk soalan nombor 11 ya. Soalan yang bahagian A yang kamu dah belajar dengan Cikgu Hayati minggu lepas tu, bahagian A boleh kalau kata dia tanya pembeli ubah bergerak balas, kamu boleh letak pembeli ubah bergerak balas yang tak nampak. Contoh inersia boleh. Okey, untuk soalan sebelah ni ya, cikgu nak kamu letakkan pembeli ubah bergerak balas yang boleh diukur. Okey, dan yang terakhir adalah kita buat jadual, penjadualan data. Bila nama pun jadual, kamu mesti buat jadual. Okey, cikgu pernah marking seorang pelajar tu, dia cantik dah data dia betul dah tapi dia tak buat jadual. Okey, susah lah. Okey, rugilah. Jadual, yang kata jadual tu mesti kamu guna pemarih lah. Kalau tak ada pemarih, ambil lah IC ke, kamu punya slip periksa yang keras tu, kamu buat bentuk jadual macam tu. Okey, dan kamu isikan di sebelah kiri tu dengan maklumat PM. Okey, manakala yang belah kanan tu maklumat PB. Okey, kat mana kita ambil PM dan PB ni, Fif? Kat jadual tadi. Kat jadual tadi. Angkat pembuli ubah yang kita cari tadi lah kan, betul tak? Ya, Lepas tu cikgu. cikgu kata dari mula tu kita guna pembuli ubah tu sampai ke akhirnya. Nak habis dapat 10 markah kita guna pembuli ubah tu saja. Okey, kemudian kamu tengok dekat sini disebabkan kita tak letak pun berapa jisim dia. Kalau ikut tu jisim dalam unit kilogram atau gram lah kan. Tapi disebabkan dekat kita punya prosedur tadi kita letak pun 1 kilogram ke 2 kilogram ke. Jadi kamu boleh tulis kat bawah ni, kamu boleh isi dengan maklumat kecil, besar ataupun rendah, tinggi. Okey, soalan cikgu. Kamu faham kan? Nampak ni kan? Faham tak? Faham. Okey, cikgu nak tanya. Boleh tak cikgu nak buat jisim baldi? Lepas tu cikgu nak tulis kat ini baldi A. Kemudian kat bawah ni baldi B. Boleh tak cikgu nak buat macam tu? Boleh cikgu. Boleh. Dia kata boleh. Boleh ke? Tak boleh. Adakah baldi A dan baldi tu menjawab tajuk jisim baldi? Dia menjawab tak? Dia abang. Tak jawab cikgu, tak jawab. Okey, cikgu nak tanya. Okey, ada jantina. Okey, ni jantina ni. Tajuk dia jantina. Ni, cikgu tanya jantina. Boleh tak tiba-tiba cikgu nampak kat sini satu Afif, satu Syahidah. Betul tak? Menjawab dah soalan? Tak menjawab. Tak menjawab. Tak menjawab. Macam tu, kalau kamu buat baldi A, baldi B kamu tak menjawab jisim baldi tu. Okey, so kalau jantina kita ada Lelaki perempuan. lelaki perempuan. So jisim baldi disebabkan kita kat situ kita tak mention berapa kilogram, kita tulis je kecil, besar iaitu ukuran kepada jisim tu. Okey, ataupun pilihan kedua, kalau kita kamu nak buat gambar kamu tu, baldi kosong kamu buat kat sini, contohlah 1 kilogram. Macam tu, dia delay. Okey, kemudian dekat baldi diisi dengan pasir ni, kamu nak buat kat situ contoh 2 kilogram ataupun bubuhlah 3 kilogram. Kau dia kamu 100 kilogram sudah. Kenapa tak boleh buat 100 kilogram? Tak logik cikgu, tak relevan. Tak logik, tak relevan. Okey, so kamu kena buat bagi logik lah. Okey, so nak buat 5 kilogram pun tak apa, logik lagi, boleh tolak lagi. Kalau bubuh 100 kilogram, mana logik nak tolak tak boleh. Okey, kalau kamu label dah siap-siap kat sini, makanya dekat kamu punya penjadualan data ni, kamu boleh letak kat sini, jisim baldi 1 kilogram, 2 kilogram. Okey, jelas penerangan macam tu? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Yes. Hak ni nampak tepat lah, memang jisim baldi kita ukur dalam bentuk gram atau kilogram. Okey, so kalau kata kamu dah mention lah kat atas tu, kat bawah tu kamu buh 1 kilogram, 2 kilogram ataupun 2 kilogram, 4 kilogram. Cikgu saya tak suka, cikgu saya suka nombor ganjil. Tak apa, 3 kilogram, 5 kilogram. Jangan bubuh 100 kilogram, 200 kilogram, tak logik lah. Okey, tu tak maulah. Nampak sangatlah kamu belajar tu tidak mengikut logik. Okey, boleh kita pergi kepada soalan yang kedua. Wih, 10 dah. Tak apa, cikgu laju. Ni yang ni lama sebab dia baru bagi teknik kan. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Pergi laju sikit. Okey, mai. Grafik di bawah menunjukkan dia delay. Geram tu cikgu kelas ni dia delay. Delay lama ni.
Tak apalah, sabar. Sabar separuh beriman. Lama dia ni. Sana. Okey. Raja di bawah menunjukkan keadaan sejenis pokok yang sama dalam situasi yang berbeza. Tu pokok apa tu yang kamu tahu? Pokok apa tu? Kucai. Kucai ya? Confirm kucai? Asalnya. Rasanya. Okey, tak apalah kucai ke, daun sup ke, maksud dia daun sup, daun bawang ke. Okey, maksud dia pokok yang sama jenis lah. Kalau kucai, kedua-duanya kucai. Bukan satu kucai, satu toge, tak nak, dia kena sama lah. Macam kita orang tadi lah, kalau orang tu orang yang sama tolak troli tu, kedua-dua orang tu yang sama. Okey, raja di bawah menunjukkan keadaan sejenis pokok yang sama dalam situasi yang berbeza. So, maklumat yang kita ada, satu pokok tu akarnya kekurangan fosforus, satu lagi akarnya normal. Akar ni kekurangan fosforus, akar satu lagi normal. Okey, soalan dia, nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Okey, penyataan masalah, cikgu dah ajaklah tadi cara nak buat. Okey, macam mana nak buat? Siapa ada idea? Betul ni, cikgu tadi contoh mana? Tu cikgu punya ni. Kat sini cikgu bincang dengan Prof. Kat sini cikgu tak guna dah adakah. Nak guna adakah pun boleh. Nak guna bagaimanakah pun boleh. Okey, so cikgu punya cadangan jawapan, bagaimanakah kehadiran fosforus mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Okey, so kat sini ada kata soal. Okey, lepas tu dia ada tanda soal kat hujung ni. Kehadiran fosforus ni adalah PM. Okey, tumbuhan ni adalah PB. So lengkap lah. Okey, lengkap kita punya syarat-syarat untuk kita menulis pernyataan masalah. Okey, tak apa, kamu tak sempat tulis pun tak apa. Cikgu dah pilih laju, kita dah cukup masalah ni. Lagi cikgu bagi jawapan di dalam grup. Okey, kemudian hipotesis. Hipotesis tak boleh ada perkataan mempengaruhi dah. Kamu terus tulis kita kaitkan PM dan PB jangkaan hasil apa yang akan berlaku. Okey, contoh kat sini, kehadiran fosforus menyebabkan pertumbuhan akar tumbuhan menjadi normal. Okey, ataupun kekurangan fosforus menyebabkan pertumbuhan akar tumbuhan terbantut. Ataupun kalau kamu nak tengok dekat akar tu, kamu nak kata kekurangan fosforus menyebabkan akar tumbuhan menjadi pendek. Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh ke kat situ? Cikgu laju sangat, okey ke? Okey. Okey nah. Jawapan ni saya cikgu share, kamu tak boleh lambat. Okey, tujuan dia untuk mengkaji, mesti ada perkataan untuk mengkaji hubungan di antara PM dan PB. Okey, bila nak buat eksperimen ni samalah dengan kaedah tadi ni, menggunakan bahan yang diberi. Okey, dia bagi kat sini, dia bagi larutan kultur NOK. Okey, kemudian larutan kultur tanpa fosforus, anak benih jagung, tabung uji. Okey, dia bagi lengkap dah, kamu tak perlu nak tambah dah. Okey, so cara lukis dia, cikgu dah lukis ni tapi dia tak naik no. Tak apa, jadi kamu tengok pelan-pelan. Okey, dia bagi tabung uji, kamu lukis 2 tabung uji. Okey, kemudian kamu labelkan tabung uji pertama A, tabung uji kedua B. Isikan tabung uji pertama tu dengan larutan kultur NOK. Cikgu dah lukis lama dah, dia lambat naik. Okey, manakala pada larutan kedua tu dengan larutan kultur tanpa fosforus. Lama benar dia nak naik tu no. Lambat sangat ni. Okey, tak apalah. Okey, kemudian kamu masukkan ke dalam kedua-dua tabung uji tu dengan anak benih. Anak benih yang diberikan adalah anak benih jagung. Kamu lukis bagi sama saiz. Kalau kata nak lukis daun pun mesti sama bilangan daun. Okey, kata nak lukis 2 daun. 2 daun lah. Lambatnya. Lambat. Tu, nampak tak? Nampak. Nampak lah macam tu kamu draft kamu punya lakaran tu.
Kalau kata nak lukis anak jagung dalam tabung uji A tu ada 2 daun kedua pada B pun. Maksudnya kita punya mula-mula eksperimen tu mesti sama. Okey, kemudian kamu labelkan sebab ni adalah tabung uji, kamu label kat tengah-tengah lah tabung uji. Okey, kemudian daripada gambar tu, cuba kamu beritahu kat cikgu apakah pembeli ubah dia punya pembeli ubah dimalarkan. Apa yang sama kat situ? Jenis pokok. Okey, jenis anak benih. Okey, kamu tengok refer kepada bahan yang diberikan anak benih jagung kan Akif kan? Okey, so pembeli ubah dimalarkan tu kamu tulis jenis anak benih. Alright? Okey, kemudian pembeli ubah dimanipulasi, apa yang tak sama kat situ? Kehadiran larutan. Jenis larutan. Jenis Okey, larutan. Jenis larutan. Bagus. Okey, jenis larutan. Okey, pembeli ubah bergerak balas. Keadaan anak pokok, anak benih. Okey, keadaan anak benih. Okey, keadaan anak benih, keadaan anak pokok, keadaan anak benih. Okey, ataupun kamu boleh kat situ yang lebih spesifiknya keadaan tu kita spesifikkan kepada dia punya parameter yang kita boleh ukur saiz anak benih selepas 2 minggu. Okey, kalau kata kita saiz anak benih dia boleh jadi awal dan dia boleh jadi akhir kan. Dan nampak lebih jelas saiz anak benih selepas 2 minggu. Sebab bila kita buat anak pokok ni kita biarkannya selama 2 minggu nah. Kalau bakteria kita biarkannya selama seminggu. Okey, kalau kulat kita biarkan selama seminggu. Kalau proses pengaratan pun kita biarkan selama seminggu. Untuk anak benih ni dia perlu masa untuk dia tumbuh, so kita biarkannya selama 2 minggu. Nak nampak lebih jelas pembeli ubah bergerak balas tu saiz anak benih selepas 2 minggu. Okey, so cikgu share lah dia punya jawapan ni supaya nampak lebih cepat. Okey, kamu dah tulis dah tadi pembeli ubah dimalarkan tu jenis anak benih. Selain tu ada lagi pilihan lain, cikgu bagi kat sini isi padu larutan pun boleh, masa pun boleh. Okey, dimanipulasi jenis larutan kultur. Kita ada larutan kultur NOP dan juga larutan kultur tanpa fosforus. Okey, dan bergerak balas ni jawapan cikgu ni kamu boleh lagi nampak tepat kat situ. Pertumbuhan anak benih jagung ni boleh, cuma kan cikgu nak galakkan kamu buat yang kita ukur kan. Okay, so kamu tambah saiz anak benih jagung selepas 2 minggu. Okay, nak nampak lagi jelas. Okay, so bila nak buat tujuan eksperimen, kita rujuk kepada pembeli ubah yang telah kita cari tadi untuk mengkaji hubungan di antara, okay, ni dapat special case untuk tujuan eksperimen ni, untuk mengkaji hubungan di antara jenis larutan kultur. Okay, disebabkan parameter untuk pembeli ubah dimanipulasi ni jenis, kamu kena huraikan larutan kultur apa yang kamu guna. Okey, yang tadi yang soalan tadi sebab dia jisim pun jisim je. Okey, yang ni sebab dia ada parameter jenis, kamu kena huraikan jenis apa yang kamu guna. Kamu tulis kat situ iaitu larutan kultur NOP dan larutan kultur tanpa fosforus. Okey, jelas dah maksud cikgu kat sini kalau kata dia punya parameter dia jenis. Jelas cikgu. Okey, yang tadi jisim kan? Okey, jisim, kehadiran, tak apa. Okey, bila ada parameter dia jenis, kamu kena elaborate ataupun jelaskan jenis apa yang kamu guna tu. Sebab kita nak bagi nampak spesifik jenis larutan yang kita guna tu. Untuk mengkaji, tu bukan cikgu potong lah. Tadi cikgu conteng dekat bahagian lain tu dia pergi tanda kat situ. Untuk mengkaji, tak nak padam. Tak boleh padam pula. Okey, tak apa. Untuk mengkaji hubungan di antara jenis larutan kultur iaitu larutan kultur NOP dan larutan kultur tanpa fosforus dengan saiz anak benih jagung selepas 2 minggu. Okey, itu. Tak apa jawapan ni cikgu bagi dalam grup. Okey, pembeli ubah seredak. Okey, kaedah dia kamu lukis yang macam cikgu lukis tadi. Kemudian terangkan apa lukisan yang kamu lukis itu. Masukkan larutan kultur NOP ke dalam tabung uji A dan larutan kultur tanpa fosforus ke dalam tabung uji B. Yang ini adalah penerangan tentang pembeli ubah apa? PM. PM. Bagus. Betul
kan? PM. Okey, kemudian yang kedua masukkan anak benih jagung. Kita kena masuk larutan dulu. Okey, macam tadi yang soalan inersia tadi kita cerita tentang formula ubah dimalarkan dulu kan. Maksudnya kita tengok kesesuaian eksperimen tu. Kadang-kadang kita cerita formula ubah dimalarkan dulu. Kadang-kadang kita cerita formula ubah dimanipulasi dulu. Okey, kalau cerita ni kalau kita masukkan anak benih jagung, saya kira dia macam dia macam apa? Saya dia lari ke apa ke tak apa, kita masukkan larutan kutu tu dulu, kemudian kita baru masukkan anak benih jagung ke dalam setiap tabung uji. Okey, ini adalah penceritaan tentang formula ubah Malar. Okay, bagus. Kemudian operasi dia, bolehkah kita hayun kedua-dua tabung uji serentak? Tak boleh. Tak boleh. So, operasi nak bagi jadi eksperimen ni, kita kena biarkan selama dua minggu. Yang ni dia punya operasi dia. Ataupun dia punya proses dia. Okey, markah ketiga. Dan yang keempat, rekodkan saiz anak benih jagung tambah sikit selepas 2 minggu. Okey, nampak lagi jelas lah. Sebab bila kata saiz anak benih jagung tu dia boleh di masa awal tu kan. So kita nak tahu saiz anak benih jagung tu selepas 2 minggu bagi jelas. Okey, dan yang terakhir penjadualan data. Okey, penjadualan data seperti biasa, yang sebelah kiri ni kamu tulis PM, yang sebelah kanan ni kamu tulis saiz anak benih jagung selepas 2 minggu. Ni cikgu tak lupa Rina, selepas 2 minggu. Okey, dan kamu isikan jenis larutan kutu yang kita gunakan, larutan kutu NOP dan juga larutan kutu tanpa fosforus, dan yang di ruangan belah kanan tu biarkan kosong sebab kita hanya merancang, kita tidak melakukan. Okey, soalan cikgu nak tanya lagi, nak nampak kamu faham ke tak? Boleh dah dekat bahagian bawah jenis larutan kutu tu cikgu nak buat tabung uji A, tabung uji B. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh cikgu. Maksudnya kamu faham lah dah. Maksudnya kita kena menjawab apa dia jenis larutan kutu tu. Tak boleh buat tabung uji A, tak boleh buat tabung uji B. Okey, so kelas kita setakat itu sajalah untuk perkongsian pada hari ini. Okey, minggu depan andai kata cikgu free, tengok ke lapangan cikgu, maklum semula dalam grup lah. Cikgu tak maulah habaq-habaq lagi dia macam formal. Cikgu punya kelas tak formal macam ni je. Tak formal supaya kamu pun santai-santai aja. Kalau tak boleh masuk tak apa, cikgu akan rekod sesi ni untuk cikgu share dengan kamu lah. Okey, so sebelum kita berhenti ada soalan? Ada soalan? Tak ada cikgu. Tiada cikgu. Okey, tak ada. Boleh dapat 10 markah tak? Boleh, insyaAllah. Okey, kalau boleh nanti kita try buat lagi yang lain pula supaya kamu sentiasa tak lupa. Maksudnya kamu ingat sampai bila-bila. Okey, dan kamu ambil ilmu ni, nanti kamu kongsi dengan rakan-rakan kamu. Kamu share lah yang cikgu bagi dalam grup kamu tu, kamu share dengan rakan-rakan kamu dalam grup kamu supaya ilmu ni dapat disebarkan. Ilmu yang dimanfaatkan akan dapat pahala. Kan? Betul tak Afif? Al-ilmu? Apa dah al-ilmu apa dah? Betul cikgu. Apa dah? Apa dia punya ibarat, apa dia ilmu yang diamalkan? Ibarat pokok yang berbuah tu. Al-ilmu bila amalin. Al-ilmu bila amalin kasaja bila samarin. Wah, bagus semua kalau Arab. Kalau al-ilmu bila amalin kasayarati. Bila samarin. Bila steering. Bila steering. Okay, bila steering. Bagi kata adik Syamil boleh jawab. Kalau al-ilmu bila amalin kadarrojati. Cepatlah aku harap ni. Darrojah masuk apa Afif? Motor kereta. Basikal motor. Bukan ayam ah? Bukan, Dajjal bawa ayam. Dajjal bawa ayam ya. Dajjal bawa ayam ya. Cikgu kata betul tadi kadar rojah kan? Kadar rojah bila apa? Siapa pandai? Bila roda cikgu tak tahu roda. Tak boleh lah sama dia punya wazan kat belakang. Kena sama lah. Tadi kamu kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Al-ilmu bila amalin kasyarati bila steering. Sekarang ni al-ilmu bila amalin kadarrojati bila Henden. pandai pun bila henden. Okay. Okay, itu sajalah kita punya perkongsian pada hari ini. Kamu boleh gunalah, kamu share lah perumpamaan yang tu kan. Kawan kamu pada jawab tu. Okay, so setakat itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Cikgu doakan kamu bolehlah manfaat sepenuhnya pada hari ini. Best lah kelas hari ini. Semua angkat tangan siapa best. Best. Alhamdulillah best. Cikgu buat lagi nanti cikgu.
Cikgu nak buat lagi, cikgu nak buat kemahiran membuat pemerhatian, inference dan definisi operasi sebab masih ramai yang belum menguasainya. Nak buat tak? Siapa nak buat angkat tangan? Nak buat. Okey, siapa tak buat left group? Left group kita add orang lain. Okey nah, okey itu saja untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kalau ada kesempatan lagi cikgu buat dan buat live lah untuk rakan-rakan kamu yang lain juga. Okey, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Saya